Fizik tingkatan 5 bab 2 tekanan 2.2 tekanan atmosfera. Okey. Okey, 2.2 tekanan atmosfera. Okey, sebelum tu kena tahu apa dia atmosfera ni. Atmosfera ni apa dia? Atmosfera ialah semua yang ada di antara langit dan bumi. Katakan ini bumi. Okey. Ini langit. Okey, luar pada ni adalah ruang vacuum lah. Angkasa lepas. Jadi atmosfera adalah semua yang ada antara permukaan bumi ni dan langit. Jadi kalau ikutkan, apa yang ada dalam atmosfera itu ialah udara. Udara, biji-biji udara. Jadi kalau cikgu gambarkan kat sini ni, kita zoom kat sini. Katakan kita zoom kat sini sikit lah. Okay, bawa pergi ke belah sebelah ni. Jadi ni bumi. Okay, bumi. Kemudian kalau cikgu lukiskan dia punya susunan udara tu, okay, kalau kamu nampak ni susunan udara ni, kalau di atas tu biji-biji udara dia berjarak jauh macam ni. Dan kamu tahu memang ada tarikan graviti lah kan. Jadi tarikan graviti itu juga menarik biji-biji udara ni ke arah bumi. Dan bayangkan ini orang pertama ni, kita sebut orang lah, orang yang pertama ni duduk di atas orang kedua, baring di atas orang kedua ni. Jadi orang kedua ni pertama, kedua baring pula di atas orang ketiga. Tiga ni pula baring pula di atas orang keempat. Dan begitulah seterusnya sampai bawah ni. Dan kalau ikutkan, siapa yang paling tinggi tekanan? Adalah orang yang paling atas atau orang yang paling bawah? Adalah orang yang paling bawah sini. Orang yang paling bawah ni, biji-biji molekul udara ni ditindan oleh berat kawan-kawan dia ke atas ni. Itu pasal lah udara ni kalau kita tengok semakin termampat, semakin ke bawah semakin termampat. Itu yang kita katakan tekanan atmosfera di paras bumi ni adalah yang paling kuat. Paling kuat. Dan kekuatan itu ialah diukur dalam unit tekanan 100, lebih kurang 100 kilo Pascal. Okey. Jadi kalau kita naik kapal terbang ke, naik gunung ke, apa semua ni, kita dapati kita sukar nak bernafas. Sebab apa? Sebab jarak antara molekul ni jauh-jauh. Atau bermaksud tekanan adalah rendah. Di belah atas ni tekanan semakin rendah. Semakin rendah menuju ke atas. Dan sebaliknya, semakin menuju ke bawah sehingga sampai ke permukaan bumi,
tekanan atmosfera semakin tinggi. Ni semua kita sebut tekanan atmosfera. Cerita cecair tu tekanan cecair kat permukaan bumi ni, lautan, tasik lah apa semua ni. Okey. Ni tekanan atmosfera ni khas untuk udara sahaja. Okey. Jadi kamu dah boleh faham lah apa itu atmosfera, antara udara antara langit dan bumi. Gambar foto 2.2 menunjukkan sebuah pengangkat kepingan kaca yang menggunakan penyedut getah yang besar. Bagaimanakah tekanan atmosfera diaplikasikan dalam penggunaan penyedut getah tersebut? Bayangkan ni, cermin besar, berat ni, tebal mana, tapi hanya diangkat dengan sebelah cermin ni saja, kot sebelah ni je. Kat belah satu lagi tak diapit apa-apa, tapi boleh angkat, boleh lekat kuat cermin ni kepada penyedut ni. Ada 4 ni, 4 tapak ni, 1, 2, 3, 4. Macam mana boleh tak jatuh? Itu siapa, macam mana boleh melekat? Sedangkan penyedut getah ni pun dia bukannya gam kan. Jadi macam mana cermin ni boleh melekat ke dia walaupun dia bukan gam? Okey. Tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara. Berat okey, ni semua ditindakkan oleh tarikan graviti, maka saling menindan satu sama lain sampai ke bawah. Jadi semakin ke bawah semakin berat lah kan, sebab mengumpulkan semua yang ada atas ni. Okey. Jadi orang yang paling bawah ni lah yang terasa paling berat nak menanggung. Semua orang baring atas mereka oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Bumi dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Lapisan udara ini mempunyai berat dan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di dalamnya. Oleh itu, semua objek yang berada di permukaan bumi mengalami tekanan atmosfera. Di permukaan bumi, bukan dalam bumi, di permukaan bumi. Okey. Belah atas ni lah, belah atas ni. Okey. Nilai tekanan atmosfera. Sekarang kita nak mengkaji sikit lah berapa bacaan tekanan atmosfera di permukaan bumi dan apa pembaris yang kita boleh guna. Adakah kita nak boleh guna pembaris untuk ukur tekanan atmosfera di bumi? Siapa ada idea? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak ukur tekanan atmosfera dekat permukaan bumi ni, kat sini ni? Apa alat dia? Apa ideanya? Nak cipta alat tu macam mana? Okey, ni cara dia. Nilai tekanan atmosfera boleh ditentukan menggunakan barometer merkuri. Okey, inilah dia alatnya. Siapa-siapa tanya apa alat guna untuk ukur tekanan atmosfera, jangan jawab pembaris, jangan jawab termometer. Okey, jawablah barometer merkuri. Sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca kira-kira 1 meter. Okey, ni tiub kaca ni. Kita ada tiub kaca macam ni. Jadi dalam ni diisikan merkuri. Diisikan cecair merkuri. Sama jenis merkuri yang diisi dalam termometer untuk sukat suhu. Merkuri yang samalah cecair. Dengan merkuri sehingga penuh dan ditutup dengan penutup seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Kemudian tiub kaca itu diterbalikkan. Okey, ni
tunggang masuk dalam ni. Masuk dalam periuk ni, merkuri ni, mangkuk ni, sorry. Dan hujungnya direndam ke dalam mangkuk berisi merkuri seperti yang ditunjukkan. Okey, dalam ni pun merkuri dan di luar ni pun merkuri. Okey, yang ni kamu pernah buat kan? Kamu dapati cecair ni dia macam tak turun lah. Dia macam tergantung kat atas tu, kat dalam tiup ni. Kamu duk mandi tu, duk rendam cebok dalam kolam tu, lepas tu cuba angkat. Terbalikkan dia, cuba angkat. Ayak ikut naik kan. Okey. Apabila penutup itu dikeluarkan, ni penutup sini tarik keluar. Terus merkuri di dalam tiup kaca jatuh sehingga jatuh sampai mana? Jatuh sehingga suatu ketinggian tertentu dan kekal pada ketinggian tersebut seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.11. Okey. Bila dah betul-betul tinggi ni, mungkin dia akan jatuh sikitlah sampai kat mana-mana paras. Katakan sampai paras sini, lepas tu dia tak jatuh dah. Okey. Tak apa, nanti kita faham apa maksud dia, kenapa dia berhenti kat situ. Boleh tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan merkuri dalam mangkuk menyokong turus merkuri itu. Tekanan atmosfera. Hak ni, nampak ni? Jadi ada tekanan atmosfera ni betul-betul di atas permukaan mangkuk ni luar daripada tiup ni dan dalam mangkuk, permukaan atas mangkuk ni Jadi ada tekanan atmosfera, biji-biji udara lah, ramai-ramai pakat tekan sini. Okey. Biji-biji udara hak ni lah ni, yang ramai-ramai ni kat permukaan ni, pakat duk tekan permukaan atas cecair ni. Jadi cecair ni yang ada dalam ni nak pergi ke mana? Dia masuk dalam ni lah. Dia terpicit masuk dalam ni. Itu pasal lah dia tergantung kat situ. Kenapa dia berhenti kat situ? Kenapa dia dah tak naik lagi? Dan kenapa dia dah tak turun lagi paras merkuri ni kat dalam tiup ni? Ideanya ialah berat ni, boleh tengok daripada paras dasar ni sampai ke atas ni, sampai paras atas ni. Ideanya begini, semestinya berat turus merkuri ni sama kuat dengan tekanan atmosfera kat belah luar ni. Jadi tekanan atmosfera belah luar ni atau berat belah luar ni yang tekan cecair ni sama berat dengan berat panjang ini. Berat cecair itu panjang ni. Jadi bila tekan sama-sama kuat, hak ni pun nak turun bawah. Sebab tarikan graviti, hak ni pun nak turun bawah. Jadi last sekali sampai situ tergantung. Okey. Teruskan, ketinggian turus merkuri bergantung pada magnitud tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera dinyatakan dalam sebutan nilai ketinggian turus merkuri itu. Jadi ideanya begini. Berapa kuat tekanan atmosfera? Maksudnya ketinggian ini sentiasa menyamai tekanan atmosfera kat belah luar. Jadi di mana tinggi paras ni berhenti, kita ukurkan ketinggiannya itu daripada paras cecair kat luar ni sampai ke paras yang dia naik. Kita labelkannya sebagai H. Dan didapati mereka telah buat ini guna merkuri dekat permukaan bumi ni. Mereka dapati ketinggian turus merkuri ni ialah lebih kurang 76 cm.
atau 760 mm. Kamu boleh bayang 76 cm. Bawah sikit daripada 1 meter. Jika nilai ketinggian turus merkuri H sama dengan ini 760 mm, maka tekanan atmosfera juga ikut yang sama lah, iaitu 760 mm Hg. Yang had depan ni ialah kita menyebut dia punya ketinggian. Ketinggian cecair ni naik daripada permukaan cecair mangkuk ni. Manakala Hg kat belakang ni kita menyebut jenis cecair itu. Untuk merkuri, dia punya nama saintifik dia Hg. Hg. Kalau kamu gantikan barometer ini dengan air, maka dia akan jadi barometer air. Okey, berapa tinggi air tu naik, kamu akan sebutkan kat sini. Contohnya 3000 mm. Model cecair yang digunakan untuk buat barometer ialah H2O. Jadi itulah dia, di belakang ni kita memberitahu jenis cecair yang diisi dalam barometer. Okey. Untuk menulis simbol untuk tekanan atmosfera ialah P besar dan ATM kecil kat belah bawah. Ini maksudnya tekanan atmosfera. Okey, jadi mereka dah kaji untuk kamu bahawa tekanan atmosfera di bumi, tekanan atmosfera diukur dalam unit panjang. Kita menyebut panjang. Cecair itu naik sampai panjang mana? Boleh Teruskan. Formula faham. Ini formula untuk tekanan cecair. Nanti kamu tengok baliklah. Apa nama ni? Bab yang sebelumnya, subtopik sebelumnya. Okey, formula ini digunakan untuk tekanan cecair ni digunakan untuk memperoleh nilai tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Okey, betul. Jadi tekanan atmosfera sama dengan 760 mm Hg, iaitu ketinggian H, ketinggian cecair itu naik ialah dalam unit milimeter 760 mm. Kalau unit sentimeter 76 cm. Ini dalam unit SI meter 0.76 meter. Okey, ketumpatan merkuri sama dengan ini. Ini ketumpatan merkuri, nilai dia. Tekanan atmosfera ialah tekanan atmosfera sama dengan P ATM sama dengan H rho G. Ideanya begini kita nak ubah unit ni, unit panjang ni, panjang turus merkuri ni, kepada unit seperti unit tekanan cecair. Kalau kamu belajar nanti Jadi cara nak tukar dia ialah pasal di dalam rumus tekanan cecair ada nilai H ni. H ni ialah nilai ketinggian. Nilai ketinggian atau kedalaman cecair. Jadi ideanya H ni lah. Ini kan ketinggian, kedalaman juga ni, kedalaman merkuri ni. H, ini ialah H lah. Di H ni lah kita akan isi dalam H rumus cecair tu, tekanan cecair. Itu pasal lah H ni digantikan dengan 0.76 dalam unit SI. Darab dengan ketumpatan cecair itu, iaitu merkuri yang digunakan, dah diberi, dan juga graviti di mana planet itu kita berada, barometer itu berada, iaitu bumi. Jadi tu 9.81. Jadi
tekan kalkulator, akhirnya dapat. Inilah dia unit tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Okey. Maksudnya boleh guna mana-mana pun. Kalau nak guna dalam unit ketinggian turus merkuri pun boleh, iaitu 760 mm Hg. Okey. Nak guna dalam unit tekanan cecair pun boleh, iaitu Pascal. Tapi kena tahulah cara nak ubah daripada unit 760 ni, nilai ni nak ubah ke sini. Daripada Pascal nak patah balik ke panjang ni macam mana. Okey, ni semua algebra sajalah. Yang penting rumus ni. Okey. Jadi ingatlah, setiap kali panjang tu macam mana, ambil nilai panjang tu, H tu, pastikan dalam unit SI, iaitu meter. Panjang tu lah kalau kita nak sebutkan dia punya tekanan atmosfera ni dalam unit Pascal, dalam unit tekanan cecair, kita akan ubah, kita akan isikan panjang tu dalam nilai ni, H ni. Lepas tu ni ketempatan cecair tu lah. Kemudian darab dengan tarikan graviti barometer itu berada planet mana. Okey, darab semua ni dapatlah dia tekanan atmosfera dalam unit Pascal. Jadi nak pakai had ni pun boleh, nak pakai had ni pun boleh. Okey. Kenapa belajar tukar unit ni? Kenapa? Awak pakai had ni tak boleh ke? Kenapa nak belajar tukar unit pada unit ni? Sebab cerita dia nanti, kalau kamu dah belajar tekanan cecair, katakan kita ada lautan, ada orang berenang kat sini contoh. Jadi kita ada tekanan atmosfera belah atas ni kan. Okey, tekanan atmosfera. Okey, yang menekan. Kemudian kita ada tekanan cecair ni. Okey. Jadi berapa tekanan yang dialami oleh penyelam ni? Ialah sebenarnya kita kena campur. Kita kena kira dulu tekanan cecair untuk ketinggian ini, iaitu pakai rumus yang sama. Pahang. Ni macam A lah, bunyi baca ni macam pahang. Okey, dan juga kita kena tambahkan tekanan atmosfera ini dekat paras ni. Okey. Contohnya tekanan cecair oleh cecair kat atas orang ni ialah bila kira dapat 100 Pascal contoh. Tekanan atmosfera dalam unit panjang turus merkuri itu ialah itu tadi 760 mm Hg. Okey. Jadi berat sebenar yang menekan penyelam ini ialah gabungan dua ni. Okey. Tekanan atmosfera tekan ayak ni. Ayak ni pula punya berat tekan orang ni. Jadi kedua-dua ini gabung dan tekan orang ni. Maknanya kita kena tambah lah kan. Bila nak tambah tapi tak tertambah, tak boleh nak tambah sebab apa? Had ni unit dia lain. Yang ini unit dia lain. Jadi macam mana nak tambah unit ni dengan unit ni? Tak boleh tambah. Jadi ideanya had ni, sebab tu kita kena belajar macam mana nak ubah unit ini dalam ketinggian barometer ni. Kita nak ubah ketinggian barometer ini kepada unit ini. Unit tekanan cecair ni. Baru dia punya ekor tu sama, Pascal dengan Pascal lah, baru boleh tambah. Okey, dan cara nak ubah dia ialah kita ambil ketinggian ni sebagai H ni. Kita masukkan dalam H ni. Lepas tu darab dengan ketepatan cecair tu sendiri, graviti. Dapat dia punya P dia sendiri. Okey. Masuk dalam ni. Masukkan semua data dalam ni. Lepas tu dapat P yang mana akan jadi unit Pascal lah. Jadi unit Pascal. Jadi Pascal dengan Pascal dah boleh tambah lah.
untuk tahu tekanan sebenar keseluruhan dua-duanya di atas penyelam ni. Itu pasal dia ajar kepada kamu cara nak ubah unit ya. Okey Kalau nak kembali balik pada ketinggian ni, senang je lakukan pemindahan algebra ni. H ni tinggal sebelah. Density dengan rho dengan G ni hantar pergi sebelah. Isikan komponen yang tahu, last sekali dapat nilai H ni balik. Semestinya dapat nilai ni balik ni. Nilai 0.76 ni balik ya. Okey. Jadi kamu akan kembali tulis balik macam ni dan ada letak nama cecair tu Hg Okey. Barometer 14 dan barometer aneroid. Ni barometer apa pula lah. Okey. Sebelumnya barometer merkuri. Kali ni untuk apa pula ni barometer 14 dan barometer aneroid ni. Ni kena hafal nama alat ni. Barometer 14 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.12 ini ya. Ialah barometer merkuri yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Okey, betul. Ni maksudnya ni ialah barometer 14 ni nama orang je ni. Tapi sebenarnya barometer merkuri tu jugalah kan. Cuma dia buat bagi kemas lah. Ni tak kemas ni. Dahlah cecair ni beracun, boleh keluar gas dia, mati habis semua orang. Ni dia alat ni dia buat bina bagi kemas lah kan, tertutup apa semua ni. Okey. Jadi macam tu lah. Ada skru pelaras lah apa semua ada. Dia punya takuk merah ni untuk bacaan dia. Okey. Ni boleh laras dia punya ketinggian ni. Okey, ketinggian tube ni. Jadi dia buat bagi kemas lah. Jadi bila dah buat bagi kemas tu, taklah nama lagi barometer merkuri. Dia nama barometer 14. 14 ni orang yang nama orang yang buat bagi kemas ni Jadi taklah tunggang terbalik jatuh ke apa tak keluar, tak bocor. Yang boleh mengukur tekanan atmosfera dengan kejituan yang tinggi. Barometer 14 mempunyai ketinggian hampir 1 meter. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di pusat kaji cuaca. Okey. Ni tengoklah ni ada komponen dia ni, skala vernier, skala milimeter, skru pelaras skala vernier. Okey. Boleh ubah ketinggian tube ni. Tiub pelindung loyang, tiub kaca berisi merkuri, penunjuk gading, kaca beg kulit, skru pelaras aras merkuri. Ini tak perlu hafal lah. Cuma baca-baca sepintas lalu saja. Okey. Berapakah ketinggian barometer air? Kalau kita gantikan merkuri dengan air ni, berapa tinggi dia agak-agak? Boleh sampai kat 100 meter. Sebab ketepatan air kan lebih rendah daripada ketepatan merkuri. Jadi dia boleh naik sampai tinggi mana. Mampukah kita buat tiub yang dia punya tinggi tu hampir kat 100 meter? Mampukah kita buat tiub ni? Kita buat satu alat yang mana panjang alat tu dekat 100 meter. Siapa nak mampu buat kan? Sebab tu orang tak isi dalam ni cecair yang ketepatannya rendah. Sebab tu dipilih merkuri untuk diisi dalam barometer ni. Sebab ketepatannya yang boleh katakan antara yang paling tinggi lah. Jadi itu pun dia boleh naik sampai dekat 1 meter. Panjang juga. Jadi benda ni ada kat dalam makmal. Kalau kamu perasan, makmal fizik ada. Lekat kat tepi whiteboard. Sebab tu kita tengok alat ni panjang betul. Nak pendekkan tak boleh dah. Okey. Sebab memang paras dia berhenti dekat 0.76 meter tu. Dia tinggi nak bagi kecil alat ni tak boleh. Pemarih boleh bagi kecil. Termometer boleh bagi kecil, tapi alat ni tak boleh bagi kecil Kita baca ni. Okey, ni kita ada barometer aneroid pula. Gunanya untuk apa? Tengok binaan dalam dia ni.
kotak logam separa vacuum. Okey, ni vacuum ni. Kemudian adalah diikat dengan dia punya gear-gear apa sini. Kemudian ini akan memusingkan jarum jam kat belah atas. Jadi kembang kempeh kotak logam separa vacuum ni adalah bergantung kepada tekanan atmosfera. Barometer aneroid berfungsi secara mekanikal. Kotak logam separa vacuum seperti yang ditunjukkan dalam rajah berupaya mengubah saiz apabila terdapat perubahan tekanan atmosfera kat belah luar. Jadi ni akan mengembang, mengecut mengikut tekanan atmosfera kat belah luar. Perubahan kecil pada isi padu kotak logam akan digandakan oleh satu sistem mekanikal untuk menggerakkan penunjuk barometer itu. Barometer aneroid sesuai digunakan di rumah, kapal dan pesawat udara untuk memperoleh bacaan tekanan atmosfera dengan cepat. Okey, sebenarnya apa fungsi barometer aneroid juga adalah untuk ukur tekanan atmosfera. Jadi alat ini yang diciptakan pada zaman berikutnya lah, lebih canggih daripada alat ni. Jadi hak ni kecil je alat ni daripada berbanding hak ni dah lah besar, panjang pula tu. Bahaya, dalam tu ada merkuri, beracun. Tapi berikutnya, saintis berikutnya berjaya mencipta barometer aneroid. Juga berfungsi untuk boleh ukur tekanan atmosfera. Tapi dia punya kaedah lain sikit. Dia tak pakai panjang naiknya turus merkuri tu. Tapi dia pakai benda ni, kotak logam separa vacuum yang boleh mengembang, mengecut. Bila dia mengembang, dia menolak takal-takal ni semua, akhirnya memusing jam ke atas. Bila dia mengecut sebab tekanan rendah, jadi dia akan kecut balik, dia akan tarik balik gear-gear ni semua. Jadi jarum jam akan terpusing ke rendah balik. Jadi macam itulah ideanya, bahawa dia ini akan sentiasa ikut tekanan atmosfera belah luar. Okey. Jadi yang ni ada dijual di pasaran, boleh beli. Barometer aneroid, mungkin ada kat Shopee Jadual 2.3 menunjukkan perbezaan antara barometer 14 dengan barometer aneroid. Perbezaan antara barometer 14 dengan barometer aneroid, baru ini belah kiri 14 yang model lama lah, belah kanan aneroid, model baru. Nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus merkuri. Okey. Tinggi turus tu akan beritahu nilai tekanan atmosfera. Ni pula nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Ditentukan oleh perubahan isi padu. Ni perubahan ketinggian cecair. Ni bergantung pada perubahan isi padu kotak. Dia mengembang ke, dia mengempes ke. Kalau dia mengembang, maksudnya isi padunya bertambah. Kalau dia mengempes, maksudnya isi padunya berkurang. Okey, itulah nilai tekanan atmosfera tu dibaca macam mana. Saiz besar dan sukar untuk dibawa ke mana-mana. Ni saiz kecil dan mudah alih. Berbawa dalam poket. Ni nak bawa dalam poket macam mana? Mengambil masa yang lebih lama untuk memberikan bacaan tekanan atmosfera. Memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung, segera. Yang ni sebab apa? Sebab dia akan ambil masa sikit lah. Cecair merkuri kan melekat di permukaan kaca tu. Jadi dia naik dan turun ni sebab nak bagi imbang dengan tekanan atmosfera belah luar, dia akan bergoyang kat atas ni. Akan naik turun gitu. Jadi alamak, nak tunggu dia habis naik turun tu bergoyang sampai bila kan. Jadi lambat sikit lah. Kejituan lebih tinggi sehingga tambah tolak 0.1 mm Hg. Yang ni kejituan agak rendah sikit sehingga tambah tolak 1 mm Hg.
Tapi kalau kita ikutkan 1 mm Hg ni tak jauh beza, sikit saja. Maksudnya kalau kamu nak betul-betul nak G2 pakai hak ni lah. Pakai barometer 14 hak model lama ni. Okey, tapi dia lambat sikit lah nak bagi bacaan. Yang ni memang segera boleh baca terus. Cuma kejituan dia agak rendah sikit lah. Sebab gear-gear dia dalam ni, gear-gear dia mungkin tak berapa kemas, tak berapa lancar, ada daya geseran ke apa, jadi dia akan jarum tu tak berapa nak tepat sangat lah. Tapi masih tepat jugalah. Sebab beza cuma 1 mm saja pun. 1 mm bahagi 760 mm. Kira masih tepat jugalah sebenarnya. Tak ada masalah. Jenis ni lah, barometer Aneroid ni lah dia pasang kat kapal terbang apa semua. Okey, dekat kapal terbang tak boleh lah pasang macam ni. Tak boleh pasang macam ni. Satgi kapal terbang tu kono pakat tumpah, pakat mati habis. Kapten dengan penumpang mati habis. Ni sebab kapal terbang ganas, dia akan kono 360 darjah. Tak boleh pakai hak ni. Okay. Mudah pecah. Dia kena pakai hak ni lah. Sebab tu dia cipta barometer Aneroid untuk kapal terbang. Benda-benda yang perlu bergerak tinggi. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan pelbagai unit tekanan. Unit SI bagi tekanan ialah Pascal. Okey. Antara banyak unit tekanan tu, jadi diambil Pascal ini menjadi unit SI. Jadi ingat, maknanya unit SI untuk yang ketinggian ni bukan unit SI. Okey. Namun, unit tekanan yang lain masih boleh digunakan dalam pelbagai bidang. Perhatikan rajah di bawah yang menunjukkan contoh-contoh unit tekanan. Okey, ini unit tekanan ni ada 4 ni. Pascal, ketinggian turus merkuri. Okey, ni merkuri ni belakang ni. Ketinggian turus apa-apalah ikut nama saintifik kat belakang ni. Okey, ni milimeter ni maksudnya unit untuk ketinggian lah. Okey, ini jenis model air ni. Ketinggian juga ni. Ketinggian air H2O. Jadi cecair merkuri tu digantikan dengan air. Boleh juga pakai, tak ada masalah. Dan ini adalah dalam unit milibar. Dalam unit bar, okey, bar tu berapa menyamai berapa ketinggian nanti tak apa kita tahulah. Kalau kita pergi dengan lebih detail lah. Untuk unit Pascal, unit SI adalah unit SI bagi tekanan. Digunakan dalam bidang sains. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik. Rumus fizik tu yang tu lah, faham. Okey. Tekanan atmosfera di puncak Gunung Kinabalu ialah, ni contoh sukatan tekanan atmosfera. Mereka bawakan barometer tu, tak kira 14 atau Aneroid, mereka bawa pergi kat puncak gunung Kinabalu. Ni dapatnya 100,800 Pascal. Okey, kita tengok yang ni pula. Unit, kalau dalam unit ketinggian turus merkuri, unit manometrik bagi tekanan. Yang ni unit SI. Okey, Pascal unit SI bagi tekanan. Kalau untuk ni unit ini ialah kamu kena sebut unit manometrik. Manometrik bagi tekanan. Digunakan dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. Okey, sains ni maksudnya kajian lah. Bidang perubatan, meteorologi. Sebab semua ni kalau kamu tengok ni, bidang perubatan ke meteorologi, penerbangan, ini semua hak jenis bergerak dengan apa? Bergerak dengan laju lah. Penerbangan ni, meteorologi ni
orang ahli meteorologi nak bawa naik gunung takkan nak bawa hak besar. Anak barometer ni jadi susah. Digunakan dalam bidang perubatan meteorologi. Okey. Tekanan darah. Contohnya tekanan darah. Okey, yang ni tekanan untuk bidang perubatan ni. Kalau nak ukur tekanan darah, dia pakai macam barometer 14 jugalah. Barometer 14 Jadi dapat bacaan tekanan darah yang tepat Yang dicatat oleh doktor adalah dalam unit milimeter Hg. Maknanya dalam alat yang doktor tu pakai ada merkuri dalam tu. Ini ketinggian turus merkuri yang akan memberitahu tekanan darah pesakit tu lah. Okey. Suatu unit metrik mH2O. Okey, suatu unit metrik sama ini manometrik kan. Manometrik untuk merkuri. Yang ni juga metrik lah. Mano ni maksudnya satu jenis molekul lah. Satu jenis molekul merkuri je. Ni H2O ada dua jenis atom kan. Hidrogen dengan oksigen. Tu panggil metrik saja, tak mano. Mano ni maksudnya satu. Digunakan untuk tekanan air dalam laut. Okey, tekanan air dalam laut, takungan air dan empangan. Okey. Tekanan air dalam empangan bakun ialah contoh 150 meter H2O. Ni boleh faham ke maksudnya ni? 150 meter. Maksudnya boleh bayang tekanan kamu kat situ kamu dekat sini, ni kata kamu baring kat situ. Okey, jadi ambil timba yang tingginya 150 meter ni, letak atas kamu ni. Timba tu tingginya 150 meter letak tu. Okey. Isi ayat tu. Di ketinggian ni 150 meter. Boleh tahan duduk kat bawah tu. Kan? Satu timba pun nak mati rasa. Ini ketinggian timba tu 150 meter. Bubuh ayak kat atas. Menekan kamu. Itulah dia tekanan air di dasar empangan bakun tu. 150 meter H2O. Jadi ideanya menggunakan kaedah ni boleh membayangkan kekuatan tekanan. Kalau cerita bab-bab air lah, kedalaman lautan ke, takungan air, empangan ke. Okey Jadi dalam unit milibar, unit metrik yang kecil. Sebab mili mili ni kecil lah. Dia bahagi dengan lebih skala dengan lebih detail. Digunakan dalam bidang meteorologi. Setara dengan unit hektopascal. Jadi ideanya ialah 1 milibar berapa pascal? Ialah 1 hektopascal. Hekto ni berapa nilai dia? Hekto ni sangat halus Kalau kamu masih ingat tingkatan 4 hektopascal ada tak? Ada dalam mana? Dalam matematik Ini tak ada. Okey, tak apalah. 1 hektar berapa tu?
Okey, tak apa. Tekanan atmosfera ialah tekanan atmosfera dekat permukaan bumi. Sebelum ni kita belajar dalam 2 unit lah, iaitu mana iaitu 100 kilo 7 dalam unit merkuri, iaitu 760 mm Hg, atau boleh diubah kepada unit Pascal, iaitu 100 kilo Pascal lebih kurang, dan juga boleh sebut dalam unit milibar. Kalau sebut dalam unit milibar ialah 1013 M bar. Okey Jadi cuba kamu kira ni. Kalau 1 milibar sama dengan 1 hektopascal. Ni kaedah apa nama? Kaedah kadaran. Kalau 1 milibar sama dengan 1 hektopascal. Okey, kadaran. Kalau 100 kilo Pascal, maka berapa kat bawah ni? Kan? Berapa milibar? Maknanya lakukan pemindahan algebra sajalah kan, untuk dapat nilai kat bawah ni. Jadi dapatlah dalam unit milibar. Itu cara nak ubah daripada Pascal kepada milibar pula. Okey, jadi itulah dia unit tekanan yang biasa digunakan dalam kehidupan harian. Yang paling biasa ialah Pascal. Pascal dan ini Okey, kita teruskan contoh pengiraan lah. Contoh 1, bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah ini, 160/100. Soalan, berapakah tekanan 160 mm Hg dalam unit Pascal? Maksudnya nak ubah ketinggian ni. Ni kira ketinggian ni. Ketinggian dalam alat yang doktor tu guna. Terus merkuri tu naik sampai 160 mm Hg. Hg jenis cecair yang doktor tu guna dalam alat doktor tu lah. Dalam unit Pascal. Jadi macam mana nak ubah? Jadi ini adalah H. Macam mana nak ubah dalam unit tekanan cecair Pascal? Kita akan gunakan rumus yang sama lah. Apa rumus berkait tekanan cecair? Ialah, sebutkan, ialah pahang. Okey. Macam ni H ni lah ketinggian turus. Inilah apa-apa turus pun, turus merkuri ke, turus H2O, air ke, turus air kopi ke, air Milo, tak kisah. Ketinggian ni kita ambil H ni, isi kat H kat dalam ni. Okey Jadi 160. Ini pastikan dalam unit SI dulu dah. 160 mm dalam unit SI, meter. Jadi berapa? 1, 2, 3. Maknanya 0.1 meter sama dengan 1000 mm kan. Jadi maknanya bahagi 1000 jadi 0.16 meter. Macam tu. Ingat setiap kali nak guna apa-apa rumus, wajib semuanya dalam unit SI. Darab dengan density. Density merkuri tu ini density-nya, ketepatannya 1.36. Darab 10/4 kilogram meter negatif 3. Darab dengan gravity, ini 9.81 meter saat negatif 2. Okey. Tekan kalkulator, potong unit dulu. Meter ni boleh potong, ini boleh potong, tinggal negatif 1 saja. Okey. Kilogram, okey, tak boleh potong dah. Jadi kirakan, tekan kalkulator,
Okey. Dapat 2134.6.56 unit yang masih tinggal. Kilogram, meter -1, saat -2, ataupun Pascal. Pascal. Okey. Jadi mereka ubah ni ke dalam bentuk piawai, dapatnya 2.13 Pascal. 2.13 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4. 4 Pascal. Okey. Ini sama. Jadi itulah dia. Maknanya soalan ni menguji kamu ke keteraan kamu. Keteraan dalam mengubah unit tekanan daripada unit ketinggian turus merkuri kepada unit Pascal. Hanya menggunakan rumus ni saja. Okey, boleh triknya dekat H ni. Ketinggian turus ni dah nama pun ketinggian memberikan nilai H tu. Jadi isilah semua benda dalam tu, jadi dapat. Okey, boleh. Nombor 2 ni. Okey, kita tengok contoh nombor 2 ni. Sebenarnya mudah je soalan-soalan pengiraan dalam tekanan ni sebenarnya mudah saja, tak susah. Okey, tekanan maksimum yang boleh ditahan oleh sebuah tembok di tepi laut ialah ini. Okey. Ini kita letak P simbol P pressure, tekanan. P ni P ni. Okey. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit ini? Dia nak dalam unit ketinggian turus cecair air pula. Ketinggian turus air, H2O, ialah air. Maknanya ni dia menguji pertukaran unit jugalah. Mahir tidak tukar kepada unit-unit. Ni patah balik lah kan. Sebelum ni daripada ini ke sini. Okey, A ke B. Ni punya cerita patah balik lah. B ke A balik. B ke A. Okey. Jadi macam mana nak buat? Buat macam biasalah. Okey, rumus yang akan kita guna untuk melakukan pertukaran ialah rumus Pahang tu lah. Macam ni Okey, dia dah bagi dah hak ni. Yang ni dia bagi. Okey, yang ni tekanan dalam unit Pascal ni dia dah bagi dah. Okey, dia tanya tekanan maksimum itu dalam unit ni. Maksudnya kita kena cari ketinggian ni, meter ni. Kita nak cari H ni. Okey, yang ni pun dia dah bagi density. Density air tu berapa ni? Ni dia dah bagi. Gravity ni pun dia dah bagi sini. Okey, ni bagi. Takkan tak boleh cari H ni? Boleh lah kan? Lakukan pemindahan algebra lah untuk dapat H. Di H dapatnya P bahagi rho G. Macam tu Ini pemindahan algebra saja ni, tak ada benda sama macam mana-mana bab semua pun. Dia nak cari komponen hak lain, tu buat pemindahan algebra sajalah kan. Okey, ni P sama dengan isilah nilai isi nilai lah apa semua. Gedebuk-gedebak, tekan kalkulator. Okey, tekan buat masuk sekali unit. Kasih deal dengan unit tu, potong-potong apa semua kalau boleh. Boleh gabung-gabung, boleh potong-potong. Last sekali tinggal unit ini saja meter 36.7 meter. Jadi tekanan maksimum untuk kalaulah dekat tepi laut tu menggunakan jenis barometer lah, barometer H2O ni, maka air itu akan naik sampailah setinggi 36.7 meter. Boleh bayang tak ni? 36.7 meter. Kamu punya tinggi pun bawah pada 2 meter je. Ini 36.7. Panjang mana alat ni tak tahulah. Okey, boleh bayang
Jadi maksudnya ini 36.7 meter timba duduk, tinggi timba duduk atas badan kita ni. Jadi maksudnya memang tembok ni boleh tahan tekanan air yang 36.7 meter ketinggian timba tu. Memang kuat tembok apa ni? Tembok tu ke? Tembok Al-Masih. Tembok Zulkarnain. Okey okey, yang ni pun bacalah ni. Ini apa yang berlaku dalam kehidupan fenomena harian kita ni. Dia ambil tahulah semua ni. Ini ada sikit latihan untuk kamu ni. Tak apa, yang ni pun cikgu akan buat video dan cikgu akan upload dalam YouTube. Cikgu bagi link kat kamu. Nanti kamu boleh ikuti. Cuma kamu ikuti balik yang lepas. Yang lepas cikgu akan masuk dalam YouTube. Iaitu cerita tekanan cecair. Nanti kamu ikutilah. Okey, sampai sini saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Ya. Kesan tekanan atmosfera pada altitud tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Rajah menunjukkan kesan tekanan atmosfera pada altitud tinggi. Rajah 2.16 pula menunjukkan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Tekanan atmosfera pada altitud tinggi. Pada altitud yang semakin tinggi, udara yang semakin tipis menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Peratus oksigen dalam udara semakin berkurang. Kesan ke atas manusia dalam keadaan altitud tinggi, kadar pernafasan meningkat. Sebab oksigen kurang, jadi perlukan kadar pernafasan yang meningkat untuk mendapatkan lebih cepat oksigen yang kurang. Penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. Jadi kalau kamu naik ke gunung, ini yang kamu akan rasa semua ni. Sebab oksigen kurang belah atas, di bahagian atas tu, kerana tekanan atmosfera adalah rendah di sebelah atas. Di puncak Gunung Kinabalu, tekanan atmosfera adalah kira-kira 60% daripada tekanan atmosfera di aras laut. Pada aras penerbangan pesawat udara komersial, tekanan atmosfera ialah hanya 1/4 daripada tekanan atmosfera di aras laut. Pendaki gunung membuat persediaan dan latihan fizikal sebelum mendaki, menyediakan peralatan seperti jam tangan pintar yang boleh mengukur ketinggian altitud, tekanan darah dan suhu badan, mendaki dengan perlahan supaya badan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Minum air walaupun tidak dahaga bagi mengelakkan dehidrasi. Kapal terbang meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Menggitar semula udara di dalam kabin supaya segar dan mengandungi aras oksigen yang mencukupi, mengingatkan penumpang minum air yang mencukupi untuk mengelakkan dehidrasi semasa penerbangan jarak jauh. Angkasa lepas ialah ruang di luar atmosfer bumi. Tekanan dalam angkasa lepas adalah hampir sifar. Sebab tidak ada apa-apa udara. Kapal angkasa yang membawa angkasawan perlu pertama meninggikan tekanan kabin kapal
angkasa sehingga hampir sama dengan tekanan atmosfera di bumi supaya angkasawan tidak perlu memakai sut tekanan semasa di dalam kabin kapal angkasa. Okey, ini adalah pada permukaan bumi, katakan kerapatan udara-udara ni, molekul udara menyebabkan tekanan jadi tinggi. Jadi bila duduk dalam kapal angkasa, mesti jadikan tekanan dalam kabin ni juga adalah sama dengan jarak-jarak yang sama macam ni. Maksudnya tekanan udara adalah dijadikan sama. Okey. Berbanding kat belah luar ni, kalau tengok hampir tak ada langsung atau berjarak jauh macam ni. Di oksigen duduk sini, ini nitrogen, ini karbon dioksida. Jadi kalau dekat ruang angkasa tu memang boleh kata vacuum, kosong. Jadi sebab tu angkasawan tu kena duduk sentiasa di dalam satu takungan kabin ni, kerana di dalam kabin ni lah akan diisi balik tekanan, menyamai tekanan seperti di permukaan bumi supaya boleh bernafas. Memasang alat penjana oksigen untuk membekalkan oksigen kepada angkasawan. 3. Menyediakan sut tekanan untuk dipakai oleh angkasawan ketika keluar dari kapal angkasa supaya dapat mengimbangi tekanan dalam badan. Okey, itu tujuan dia pakai sut. Bila nak keluar ni memang kena pakai sut. Okey, jadi angkasawan duduk dalam ni, dalam sut ni juga dikenakan tekanan, dimasukkan tekanan udara yang sama seperti dekat bumi ni supaya dia boleh bernafas. Tekanan pada aras kedalaman lampau di bawah permukaan laut. Kali ni punya cerita ialah apa jadi kalau menyelam dengan mendalam, dengan sangat mendalam di dalam lautan ni. Jadi kita nak tengok pada aras kedalaman yang semakin lampau di bawah permukaan laut, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Betul? Rumus Pahang, H bertambah, maka tekanan air bertambah. Kedua, penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. 10 meter sahaja. 10 meter sahaja beza, bagaikan 1 atmosfera. Okey. 10 meter sahaja. 10 meter. Macam 1 atmosfera yang kita tahu adalah 100 kilo Pascal. Okey, maknanya pada kedalaman ini sudah menjadi 10 meter, sudah menjadi 100 kilo Pascal tambah 100 kilo Pascal, 200 kilo Pascal. Kalau pergi lebih dalam lagi 10 meter, tambah lagi 100 kilo Pascal. Tekanan yang dialami ialah tekanan air dan tekanan atmosfera. Kesan ke atas manusia dalam keadaan aras kedalaman lampau. Tisu badan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Okey. Kenapa tisu badan serap gas nitrogen berlebihan? Sebab nak lawan balik tekanan air ke atas badan. Jadi sebab itu tisu badan kena serap gas nitrogen. Kedua, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Ketiga, ini kita tak nak berlaku ni, gas nitrogen melarut ke dalam darah. Okey. Fikiran menjadi tidak jelas. Pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Okey. Jadi maksudnya orang yang penyelam scuba tu dia membawa dua tangki. Tangki yang kedua tu ada nitrogen,
Jadi selepas mereka berada dalam kedalaman tertentu, mereka tak boleh naik segera pula. Tak boleh naik segera sebab ini akan berlaku pembentukan gelembung nitrogen dalam tisu atau salur darah jika tekanan dikurangkan dengan terlalu cepat. Dikurangkan dengan terlalu cepat maksudnya dia cuba timbul dengan cepat. Dia tak boleh, bahaya juga. Kena timbul perlahan-perlahan. Penyesuaian dan tindakan yang perlu diambil. Penyelam membuat latihan fizikal untuk menyesuaikan badan kepada persekitaran tekanan tinggi sebelum menyelam. 2. Memakai sut penyelam untuk melambatkan kehilangan haba dari badan. 3. Naik semula dengan perlahan ke permukaan laut supaya gelembung nitrogen tidak terbentuk di dalam tisu dan saluran darah. Sama macam tadi. Kapal selam, badan kapal selam diperbuat daripada keluli atau titanium dengan keratan rentas membulat untuk menahan tekanan sekeliling yang tinggi. 2. Tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut untuk keselesaan anak kapal. Sama macam tadi. Kita jadikan kapal selam kat dalam ni dengan tekanan yang sama macam ni. Sama macam kalau pergi ke altitude tinggi atau di luar atmosfer bumi. Okey. 3. Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisis disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Ini di dalam kapal selam. Mereka nak dapat mana oksigen kalau dah habis. Ramai anak kapal yang duduk dalam tu perlukan oksigen, kamu tahu itu. Maka boleh hasilkan oksigen daripada air. Sebab pada H2O ada oksigen kan. H2O ada oksigen. Jadi melakukan elektrolisis untuk asingkan ni, jadi dapat oksigen ni O2. Okey. Kerjaya penyelam profesional boleh berkhidmat dengan tentera laut, bekerja sebagai penyelam komersial atau menjadi jurulatih rekreasi di laut. Selain pengetahuan teori dan kemahiran, penyelam profesional perlu menjalani latihan intensif untuk menyesuaikan diri dalam persekitaran tekanan melampau. Siapa sanggup hadapi tekanan, kamu boleh kerja sebagai ini. Praktis formatif 2.2. Nombor 1, terangkan maksud tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah, tengok balik kat sini Yang ni semua hitam ni semua hafal ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi Di lapisan-lapisan ni lapisan 1, 2, 3 ni, jadi menindan sesama mereka. Semestinya yang bawah paling tinggi tekanan. Kedua, ketinggian turus merkuri di dalam sebuah barometer pada suatu hari yang mendung ialah ini. Okey, turus merkuri ketinggian dalam barometer. Okey. Ini maknanya paras tu naik sampai 756 mm. Model cecair Hg merkuri. Hitungkan tekanan atmosfera. Okey, simbol P ATM pada masa itu dalam unit Pascal. Okey, ini dalam unit apa? Ini dalam unit tekanan atmosfera dalam unit H merkuri ketinggian merkuri. Kali ini kita nak ubah kepada unit Pascal. Ini maklumat yang diberi, maklumat lain yang diberi ketepatan cecair merkuri dan juga tarikan graviti. Macam biasa kita akan, bila nak melibatkan pertukaran unit ni daripada unit ketinggian ke unit Pascal atau sebaliknya, maka kamu dah tahu apa rumus itu yang perlu diguna, iaitu sama pahang. Okey. Di sinilah dia jalan masuk atau di mana kita ambil nilai ketinggian itu dan sumbat masuk dalam H ni. Lepas tu lagi dua nilai ni yang telah diberi ni lah. Maka dapatlah kita ubah
unit ketinggian barometer kepada unit Pascal. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kira. Tapi ya sebelum ini, unit ni bukan unit SI. Ingat lagi semua unit mesti sebelum dimasukkan dalam rumus adalah mesti unit SI, iaitu 1 meter sama dengan 1000 milimeter. Jadi ada 3 kosong untuk dianjakkan. Jadi kita dapatnya ialah 0.756 meter. Okey, darabkan dengan density 13,600. Darabkan dengan gravity 9.81 sama dengan, tekan kalkulator, darab 13,600 darab 9.81. Jadi kita dapat 10862.5 Pascal. Semestinya sudah dalam unit Pascal kalau pakai rumus ni ya. Okey, jadi inilah dia seperti yang dikehendaki dalam unit Pascal. Atau ini boleh tinggalkan dalam bentuk piawai, itu 1.01 darab 10 kuasa 5 Pascal. Pun boleh juga. Okey, nombor 3. Berapakah tekanan sebenar? Bila sebut dua istilah ni, tekanan sebenar, maksudnya mesti akan menambah dua jenis tekanan. Pertama, tekanan oleh cecair ini ke atas objek itu sendiri. Yang kedua, tekanan atmosfera ke atas permukaan cecair ni. Jadi ada dua tekanan ni ya, ada dua tekanan. Kita kena cari satu-satu dulu, kemudian kita tambah dua-dua. Itulah dia dua tekanan sebenar yang dialami oleh objek kat sini. Kedalaman 125 meter di sebuah empangan. Nyatakan jawapan anda dalam unit ketinggian meter, H2O dan juga Pascal. Kedua-duanya sekali. Okey, tak apa. Untuk yang pertama kita akan carikan gabungan kedua-dua tekanan dalam unit ketinggian meter H2O ni jadi mari lakukannya. Mungkin kita perlukan sedikit gambar. Okey. Ini empangan. Okey, biasa-biasa saja. Okey, ini kedalaman ini. Pada titik ini ialah kedalamannya ialah 125 meter. H 125 meter. Okey. Ya, kita tahu adanya tekanan atmosfera belah atas ni. Berapa tekanan atmosfera di sebelah atas permukaan empangan adalah, okey, sudah pun dalam unit ketinggian 10.3 P atmosfera sama dengan 10.3 meter H2O. Okey. Ini pun kita sudah dapat ketinggian dalam unit H2O juga, 125 meter H2O juga. H2O. Okey, sebab empangan air tawar ni, air H2O sajalah. Okey. Jadi bila unit sama ni, boleh tak kita cari jumlah tekanan kedua-dua ini yang menekan di atas titik ni? Ialah dengan semudah mencampurkan teruslah. Sebab unit ni sama meter H2O, jadi boleh tambah terus. Jadi kita dapat 125 tambah 10.3. Okey, 135.3. 135.3 meter H2O. Jadi inilah dia jumlah tekanan
sebenar atau tekanan sebenar yang dialami oleh titik ini pada kedalaman 125 meter. Hasil tambah kedua-dua tekanan atmosfera dan tekanan oleh cecair H2O. Okey, jadi soalan pertama ni dah terjawab. Dan sekarang kita nak ubah yang kita dapat tadi, jumlah kedua-dua ni tadi, ke dalam unit Pascal. Kamu dah tahu macam mana nak ubah ketinggian tekanan dalam unit ketinggian kepada tekanan dalam unit Pascal. Tak ada lain tak bukan, hanya semudah menggunakan rumus Faham. Okay, macam ni H ni lah kita akan isikan ketinggian ini 135.3 meter ni masuk dalam ni. Okey, jadi kita akan dapat 135. Pastikan sudah unit SI Meter ni memang sudah unit SI, jadi tak ada masalah. Okey, darab dengan density, darab dengan gravity. Yalah, kamu dah tahu maklumat tu telah diberi kat sini Kita tekan kalkulator. 135.3 darab 1000 ketepatan darab tarikan graviti 9.81. Kita dapat 1327293. Okey, ini unit Pascal. Okey, macam biasa boleh jadikan dalam bentuk piawai 1 2 3 4 5 6. 1.33 darab 10 kuasa 6 Pascal. Okey, jadi inilah dia jawapannya. Kalau tekanan sebenar kedua-dua ini ke atas titik ini, yang kedalamannya ini dalam unit Pascal. Inilah dia. Jadi itulah kamu perlukan lukisan macam ni, simple macam ni, kena faham atmosfera tu apa, tekanan cecair tu apa rumus yang terlibat dan apa unit yang digunakan. Kalau gunakan unit ketinggian, pastikan dua-dua unit ketinggian baru boleh tambah. Kalau guna unit Pascal, gunakan rumus ni untuk tukar unit daripada unit ketinggian kepada unit Pascal. Okey, baru ini per Pascal, ini per Pascal baru boleh tambah. Kalau ini lain daripada ini, unitnya jangan tambah, tak boleh tambah. Okey. Sampai di sini saja, jumpa lagi. Assalamualaikum.